Bismillahirrahmanirrahim. Kita nak masuk bahagian yang terakhir surah Ar-Rahman. Seperti biasa, kita akan mulakan dengan istighfar 3 kali, Al-Fatihah. Al-Fatihah 1 kali, kemudian kita akan mulakan bacaan kita secara tartil bersama-sama. Okey. Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Astaghfirullahalazim الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Jom kita mulakan bacaan ayat 68 hingga 78 surah surah Ar-Rahman. Silakan, bismillah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فيهما فاكهة ونخل ورمان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن خيرات حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان حور مقصورات في الخيام فبأي آلاء ربكما تكذبان لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام صدق الله العظيم. Alhamdulillah, kita dah pun membaca surah Ar-Rahman daripada ayat 68 hingga 78. Jom kita tengok maksudnya apa yang Allah sampaikan dalam surah Ar-Rahman. Dan kali ini kita dah nak masuk ayat yang terakhir surah Ar-Rahman. Kemudian lepas tu nanti kita akan beralih pada surah yang baru. Baik, sambungan sikit. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukaziban. Ni yang soalan yang terakhir lah yang Allah tanya sebanyak 31 kali dalam surah Ar-Rahman. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukaziban. Allah ulang-ulang 31 kali dalam surah ini supaya tidak ada hujah lagi bagi manusia untuk menolak dan menafikan mana-mana nikmat dan kekuasaan Allah. Allah bagi nikmat banyak. Ustaz, skrin Ustaz. Skrin tak nampak? Skrin lain. Okey. Semula. Bismillah. Okey. Jadi dah ramai. Sekejap. Tengah tunggu loading. Okey, jadi. Alhamdulillah. Okey, bismillah. Biasalah kita punya line internet ni menyiput. Tapi tak ada masalah. Bila mengaji dia okey. Bila mengaji dia okey. Kita sambung. Okey, Allah ulang tanya fabi ayyi ala'i rabbikuma tukaziban. Nikmat mana yang kamu nak dustakan tu 31 kali dalam Al-Quran. Jadi kunci
kata kunci dalam surah ini adalah tukaziban. Jangan kamu dustakan, jangan kamu kufurkan nikmat-nikmat Allah. Kena ingat. Kena ingat Allah bagi nikmat ni banyak. Tak terkira, tak terhitung. Contoh yang paling mudah, kita tarik nafas ni. Nafas. Berapa ribu kali kita tarik sehari? Kalau Allah charge di mesin satu tarik nafas, mampu tak kita bayar sebagai orang yang ada duit, orang yang ada rezeki, sebagai orang yang membayar sewa nafas yang kita ambil daripada Allah? Kan tak mampu. Tapi Allah bagi. Setiap hari bangun pagi syukur dulu. Baik, ni ayat yang terakhir dah. Kita nak masuk ayat terakhir. InsyaAllah. Jadi kalau yang baru masuk, mohon mutekan dulu audio. Bismillah. Baik, ayat Allah mengakhiri surah ini seperti mana ia bermula. Surah ini bermula dengan nama Allah Ar-Rahman dan diakhiri dengan nama Allah Ar-Rahman juga. Ar-Rahman Allamal Quran, ayat yang pertama. Ar-Rahman, kan? Ia mengajar kita untuk menerima akidah tauhid dalam hal berkat. Hanya Allah sahaja yang ada berkat dan berkuasa memberi berkat. Berkat ni hak Allah. Jangan kita memandai letak berkat pada tempat yang tidak ada sepatutnya dan tidak ada dalil. Sebagai contoh, jangan kita kata seseorang guru tu ada berkat. Ini selalu kita sebut kan, berkat minta berkat ustaz kan. Tak ada. Guru pun tak ada berkat tu. Berkat tu hak Allah. Allah yang bagi keberkatan tu. Allah yang bagi berkat. Jom Allah kata. Mohon mutekan audio yang kepada yang baru masuk. Tekan di sebelah kanan, sebelah bawah kiri tu. Baik. Tabarakasmu rabbika zil jalali wal ikram. Maha berkat nama Tuhanmu yang mempunyai kebesaran dan kemuliaan. Tabarakasmu rabbik. Maha berkat nama Tuhanmu. Tabarak, berkat. Ismu, nama. Rabbik, Tuhan kamu. Nama Allah yang mana? Ar-Rahman yang kita duk baca ni. Kalimah tabarak bermaksud amat berkat. Iaitu sesuatu kebaikan yang bertambah dan bertambah. Allah bagi kebaikan tu sifat dia bertambah. Lebih dari yang diharapkan. Ini satu tips yang kita boleh guna dalam kehidupan tau. Allah ni sentiasa bagi beyond expectation. Allah tak bagi yang kita jangka macam tu je. Allah bagi kita beyond. Allah bagi lebih. Allah bagi kita tarik nafas. Sampai kita tak boleh nak tarik lah. Maksimum. Macam tu. Tapi kita ni buat ibadat dengan Allah. Tak larat ustaz nak buat 20, buat 2, buat 8 je tarawih. Nampak? Kita buat yang minimum. Buat minimum. Kita buat semayang wajib bila ustaz, yang sunat-sunat tu tak larat lah, sakit lutut sebab tak sihat gemuk kan. Nampak? Kita bagi yang kepada Allah. Allah bukan nak kita ni semayang tu, tidak. Tapi kita bagi dekat Allah cukup-cukup. Tapi Allah bagi kita beyond expectation. Lebih daripada yang kita harap. Lebih lagi dari apa yang kita sangkakan. Sebagai contoh, bila kita mengajar bahasa Arab kepada anak kita, bermula dengan huruf alif, ba, ta, tapi dengannya juga boleh menyebabkan dia akhirnya menjadi seorang ulama yang besar. Nampak? Hajat huruf je kita ni. Contoh kita mengaji, kita belajar alif bata, huruf satu. Tapi akhirnya dengan belajar huruf tersebut menjadikan kita seorang ulama yang besar. Nampak tak? Mulakan dengan benda kecil. Mulakan dengan benda yang sikit. Dalam kehidupan kita pun sama juga. Kita nak berubah, tak boleh nak ubah semua. Oh, aku hari ni 90 kilo, aku nak turunkan 60 kilo, besok 60 kilo. Tak boleh. Sikit-sikit. Hidup kita ni kena berubah sikit-sikit. Daripada makan yang banyak berminyak, kurangkan minyak dulu. Banyak yang makan manis, berbuka puasa, kurangkan manis dulu. Sama juga dalam kehidupan. Dalam ni, Allah bagi kita tu, Allah ajar kita sikit-sikit. Mengaji tu sikit-sikit. Sebab ada berkat dalam sikit-sikit. Sampailah bayangkan belajar satu huruf, kita belajar menyambung huruf, kemudian kita belajar mengeja huruf, kemudian kita belajar membuat ayat, sampailah boleh membaca dan menulis buku. Allah. Itu semua rezeki Allah bagi kepada kita. Allah memberitahu yang dia ada keberkatan. Berkat ni milik Allah, bukan milik manusia. Allah yang mempunyai berkat. Dan Allah lah yang menentukan siapakah yang dapat berkat. Mudah-mudahan kita terpilih daripada mereka yang mendapat barakah daripada Allah. Ini termasuk, contoh kita dah masuk dalam 10 yang terakhir. Kita dah berlalu 20 hari. Satu hari dah lepas. Hari ni kan. Kita dah ada 9 hari lagi.
maka janganlah kita buat syirik dalam berkat. Syirik ni apa? Syirik ni maksud dia menduakan Allah. Percaya kepada selain Allah. Kita percaya bukan pada Allah, pada berkat. Syirik dalam berkat. Dengan mengatakan ada makhluk pula yang boleh beri berkat seperti guru, ustaz, orang itu dan ini. Itu adalah syirik dalam berkat. Contoh, jom kita belajar dengan Ustaz Man. Oh, dia tu ada berkat, dia tu gini-gini, dia militi. Contoh. No. Berkat bukan pada manusia. Cari guru siapa-siapa pun. Dalam ni kita ada ramai. Kita ada ulama', kita ada ustaz-ustaz ni, kita ada pensyarah, kita ada doktor, kita ada profesor tau dalam ni. Yang mendengar saya kenal. Tapi saya tak nak sebut kan. Kita ada Profesor Madya dalam ni. Kita ada pensyarah, kita ada tuan-tuan guru yang mengajar kan. Perata alam mengajar. Saya ni cikgu pencen biasa je. Kan? Jadi bukan berkat tu ada pada guru, tapi berkat tu Allah bagi. Allah yang letak keberkatan tu. Jangan percaya contoh berkat, contoh pakai tangkal, percaya kepada berkat. Oh, dengan berkat inilah sebab bisnes kita murah rezeki macam tu. No. Tampal ayat-ayat pendinding, ayat pelaris. Kan, percaya kepada ayat pelaris. Contoh itu pun syirik sebenarnya. Kita percaya dengan berkat ini. Contoh kalau orang yang belajar silat dengan senjata, dengan berkat senjata ini bahawa aku dapat bertahankan diriku. No, sebenarnya Allah yang bagi kekuatan. Jangan syirik dalam berkat. Yang ada keberkatan ni, yang bagi keberkatan Allah sahaja dengan nama Allah. Dengan nama Allah. Allah memberitahu kepada kita bahawa ada namanya yang mengandungi barakah, iaitu Ar-Rahman. Sebut je nama Allah, Ar-Rahman, sebab ada keberkatan pada nama Allah Ar-Rahman. Sebab itulah setiap kali kita memulakan perkara baik, kita mulakan dengan basmalah. Basmalah ni apa? Bismillahirrahmanirrahim. Yang ada nama Ar-Rahman di dalamnya. Kerana kita mengharapkan Allah akan memberikan barakah dalam usaha kita itu. Contoh nak mengaji, Bismillahirrahmanirrahim. Nak berbuka puasa, Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma laka sumna wa bika amanna wa ala sika aftarna birahmatika ya arhamar rahim. Bismillah. Nak menulis, nak mengaji, Bismillahirrahmanirrahim. Nak buat apa saja kerja pun. Nak memasak, contoh para isteri. Nak buat shake untuk suami. Buka tutup alur tu, buat alur teh shake kan, buka tutup alur, Bismillahirrahmanirrahim dalam tudung. Dengan berkat nama Allah Ar-Rahman yang Maha Pemurah. Kan? Bismillahirrahmanirrahim, bubuh. Kacau, Bismillahirrahmanirrahim, kacau. Bismillah tu dekat mulut ni. Ya, banyak kali tak apa. Tutup, Bismillah. Letak. Lepas tu kita nak buat teh. Buka tudung teh, tuang air, Bismillahirrahmanirrahim. Buka tudung teh, Bismillahirrahmanirrahim. Tuang teh. Teh bukan tuang pakai sudu. Itu biasa-biasa. Orang luar biasa cucuk lubang, cus. Tuang teh tu. So, tutup. Bismillahirrahmanirrahim. Kacau. Itu luar biasalah. Barulah berkat tu banyak. Kita tak berkira dengan Allah. Tak berkira dengan rezeki. Guna kebaikan. The more you get, the more you give, the more you receive. Baik. Kerana sebut nama Allah, ada keberkatan dalam nama Allah tu. Ar-Rahmanir-Rahim. Nama Allah yang pertama disebutnya. Ar-Rahman. Sebab tu dalam surah Ar-Rahman, nama Allah dulu sebut dan penutup pun nama Allah juga. Semoga ada berkat dalam usaha kita tu. Kerana kalau Allah berikan berkat di dalamnya, usaha itu akan membuahkan hasil yang banyak. Nampak? Sebab itulah minum air alur tu rasa cuci je perut. Lepas tu rasa nak membuang. Lepas minum teh rasa berpeluh je kan. Dah macam dah exercise je. Sebab rasa macam dia meningkatkan metabolisme. Banyak Allah bagi rezeki tu. Membuahkan hasil yang banyak. Minum shake rasa macam lega je perut. Kalau makan sahur dengan nasi dengan telur goreng kicap, kejap lagi pukul 11 nyok curut bunyi perut. Kan? Itu pengalaman real. Tapi kalau kita bubuh F1 3 skop, F3 1 skop, bayangkan kita blend tu dia pekat likat bubuh air sikit, kita kenyang lama. Bacalah bismillah dengan syaratnya, baca bismillah, kita kenyang lama sebab Allah menstabilkan kadar gula dalam darah. Dia tidak spike di insulin. Okey. Baik. Lebih dari apa yang kita harapkan, beyond expectation. Lebih daripada apa yang kita bayangkan. Sebab tu Allah bagi kita nikmat sihat, makin sihat, makin sihat, makin sihat. Kulit makin cantik, makin cantik, makin cantik. Belum bubuh min mas lagi. Cabaran apa? Min mas challenge. Kan? Belum bubuh min mas kita dah, wow cantiknya. Sebab apa? Kita ada berkat dalam makanan. Kalau bubuh Bismillahirrahmanirrahim tepek, lagilah comel. Kan? Apabila kita memulakan sesuatu dengan basmalah, maka itu meletakkan satu perasaan optimistik
dalam melakukan pekerjaan kita. Baca bismillah kita dah rasa positif lah kan. Kerana kita akan menjadi yakin kerana Allah telah berikan basmalah kepada kita. Itulah semangat yang perlu ada pada seorang Muslim. Kita kena yakin dengan Allah. Sebab itulah kita kena jadi orang Islam yang betul-betul beriman. Tidak ada sesiapa yang boleh beri kelebihan melainkan Allah. Mulakan dengan bismillah. Nampak? Sikit dia nak cerita keberkatan, tapi cara dia mulakan dengan bismillah. Allah bagi tekniknya basmalah. Baca bismillah. Zil jalali wal ikram. Yang mempunyai kebesaran dan kemuliaan. Siapa? Allah. Dalam ayat ini disebut dua sifat Allah. Jalal dan ikram. Allah hendak memberitahu kita, kalau kita tidak mengikut segala arahan dari Allah, tidak bertindak sebagai hamba-Nya, maka kita akan bertemu dengan sifat jalal Allah, iaitu sifat yang keras. Tak ikut perintah Allah, kita akan jumpa dengan sifat jalal, keras. Allah akan menghukum kita, beri azab yang tak terkira. Baik. Dan kalau kita menjadi hamba yang taat, kita akan bertemu dengan sifat Allah al-ikram, iaitu sifat yang memuliakan hamba-Nya yang telah menjalani kehidupan di dunia dengan baik, dan Allah balas dengan baik juga. Mereka akan dimasukkan ke dalam syurga yang telah dijelaskan sifat-sifat syurga itu dalam ayat-ayat sebelum ni. Nampak? Dalam ayat terakhir penutup surah Rahman ni disebutkan dua nama Allah. Jalal wal ikram. Jalal keras, tegas. Allah ni kalau kita tak ikut perintahnya, tak ikut syariatnya, Allah bagi hukuman neraka. Tapi kalau kita ikut, Allah punya lembut, dia bagi al-ikram, balasannya syurga. Orang putih duk kaji, saintis duk kaji, psikologis duk kaji. Oh, kita boleh gunakan dalam pedagogi. Kami para guru, kita kenal lah kan. 16 hari bulan nanti kita sambut hari guru tau. Walaupun saya dah bersara, saya tetap guru juga, mengajar kehidupan manusia. Kan. Selamat Hari Guru kepada warga guru. Nampak tak? Dalam keguruan, kita mengajar dua cara. Kita ada reward and punishment. Barulah kita boleh mendidik anak murid itu dengan berjaya. Contoh soalan pagi tadi awal-awal kita masuk, macam mana nak menghafal Al-Quran. Bila kita menghafal, kita bagi reward. Berjaya. Ya, ni reward dia. Dalam habalah kita ada recognition. Siapa yang capai berat badan, turun 5 kilo bulan ni, tahniah kan. Siapa yang senior consultant bulan ni, tahniah. Recognition. Siapa yang supervisor bulan ni, tahniah kan. Naik ke pentas. Lepas tu kita ada reward seterusnya. World team. Tahniah, nampak? Itu nama dia recognition, reward. Sebab Allah ada sifat ikram. Dan Allah juga ada sifat jalal, sifat keras. Siapa yang tak ikut perintah Allah, tak ikut syariat, dia masuk neraka. Siapa yang tak ikut etika, overclaim, makan produk ni, besok sembuh darah tinggi, besok hilang sakit jantung, hilang kanser. Itu yang buat kita punah-ranah. Sebab kita menyampaikan perkara yang tak betul, overclaim. Apa yang punishment dia? Oh, boleh terminate. Saya sendiri hampir 2 kali dapat surat terminate. Kali ketiga insaf. Sebab apa? Saya salah bagi info je, tak tulis disclaimer. Result is not typical, individual result may vary. Itu je nak kena tulis sebenarnya. Kita ni duk share result hari-hari, tak tulis pun disclaimer. Salah. Nampak? Kena belajar etika. Bila salah, dapatlah punishment. Tapi dalam isu ini, saya nak cerita bahawa penutup surah Ar-Rahman disebutkan dua nama Allah, Al-Jalal dan Al-Ikram. Zul Jalali wal Ikram. Allah dua sifat ni ada. Dan kalau kita nak melaksanakan kebaikan syariat dalam kehidupan, kena ingat dua sifat Allah ni. Kalau kita tak ikut syariat, Allah keras dengan kita. Kena ikut betul-betul. Kalau kita ikut, Allah baik dengan kita, bagi nikmat syurga. Dalam ayat ni kita cerita pasal syurga. Dan sebelum cerita syurga, cerita neraka. Nampak? Siapa yang ikut kita daripada awal, insya-Allah dia faham. Yang tak ikut dari awal, boleh baca sendiri. Kita ada 240 orang dalam ni hari ni. Okey. Baik. Dalam kitab Sahih Muslim dan kitab keempat Sunan, kita ada 6 perawi, kita ada 6 ulama hadis sebenarnya. Yang tulis kitab besar-besar banyak, ramai sebenarnya, tapi 6 kitab ni yang power. Yang pertama Bukhari, Sahih Bukhari, dan kedua Sahih Muslim. Dua-dua ni dipanggil Sahih. Yang 4 lagi ni dipanggil Sunan. Baik. Telah disebut melalui hadis Abdullah ibn al-Haris dari Aisyah radhiyallahu anha yang mengatakan bahawa Rasulullah SAW apabila telah bersalam dari solatnya, Assalamualaikum warahmatullahi, tidak segera duduk, melainkan sesudah membaca doa berikut. Rasulullah ajar cara berdoa ni. Allahumma antas salam wa minkas salam,
tabarakta zal jalali wal ikram. Ya Allah, Maha Suci, Ya Allah, Engkau Maha Sejahtera dan Engkaulah semua kesejahteraan. Maha suci Engkau, wahai Tuhan yang mempunyai kebesaran dan kurnia. Zul jalali wal ikram. Allahu alam, habis tafsir surah Ar-Rahman, sambung ke surah yang seterusnya iaitu surah Al-Waqi'ah. Baik. Maka berakhirnya ayat ini, dengan berakhirnya ayat yang terakhir ini, kita telah berakhirlah surah Ar-Rahman. Jadi tahniah kepada yang berjaya mengikuti daripada awal surah Ar-Rahman. Kita pun dah masuk ke fasa yang ketiga, fasa terakhir Ramadan. Kita dah baca surah Ar-Rahman, baru satu surah daripada 114 surah. Jadi kita buat kesimpulan ringkas daripada surah Ar-Rahman. Surah Ar-Rahman ni cerita dia cerita tentang kebesaran Allah melalui nama Allah Ar-Rahman. Allah yang Maha Pemurah. Dan Allah pemurahnya Allah ni, Allah bagi kita pelbagai bentuk rezeki. Pelbagai bentuk rezeki kepada kita. Dan dengan rezeki ni, kita kena bersyukur dengan nikmat Allah. Dan Allah ingatkan, nikmat mana yang kamu nak dustakan? 31 kali Allah ulang dalam surah Ar-Rahman. Ini pengajaran-pengajaran yang kita ambil. Allah ingat, the power of repetition. Nampak? Allah ingatkan kita. Ingatkan kita. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat yang mana satu yang kamu nak dustakan? Allah sebut nikmat fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. 31 kali Allah ulang daripada 78 ayat surah Ar-Rahman mengingatkan kita. Jadi kena bersyukur. Lagi kita bersyukur, la in syakartum la azidannakum. Kamu bersyukur, aku tambah lagi. Kamu minum syek banyak-banyak, minum syek banyak-banyak. Kemahinsan macam tu. Wala in kafartum, kalau kamu ingkar, kamu makan gula banyak, kamu makan minyak banyak, kamu makan masin garam banyak. Inna azabillah syadid. Sesungguhnya azabku amatlah pedih. Azab di dunia ni bergantung kepada amal kita lah. Kalau kita ingkar buat maksiat, bulan puasa pun duk sibuk lagi membawa dalam grup WhatsApp. Oh, hari ni kelas ngaji tu tak best lah, ustaz cerita apa benda tak aku tak faham. Tak faham tak apa lah, masuk. Bagilah orang yang nak belajar ni masuk. Hang pergi masuk buat apa? Macam tu. Masuklah bagi faham. Kan? Siap membawa. Tak apalah. Konkonnya dia masuk, dia nak belajar. Kan? Kita doakan dia semoga menjadi insan yang luar biasa. Nampak? Tapi kalau kita boleh baca, kita masuk, kita belajar dan kita faham, Allah bagi lagi nikmat-nikmat. Kita faham, kita seronok, kita enjoy. Kita mendengar surat cinta daripada Allah, kita rasa, ya Allah, nikmatnya. Ya Allah, bestnya. Hati kita bertambah tenang. Kita baca, ya Allah, tenangnya. Tak sabar. Besok nak kelas ni, besok dah nak habis surah Ar-Rahman. Allah, Ustaz, dah nak habis surah Ar-Rahman. Kita nak baca apa ni, Ustaz? Jangan risau. Habis kelas ni, ngajilah sendiri. Bacalah. Ni buka Quran ni. Allah dah turunkan. Ni kitab yang tidak ada tandingan. Tidak ada la raiba fi. Zalikal kitab. Allah janji dalam surah Al-Baqarah. Zalikal kitab. La raiba fi. Zalikal kitab la raiba fi. Macam tu. Tidak ada keraguan. Kitab yang tepat. Kitab yang paling baik. Inilah hukum kita. Inilah undang-undang kita. 1400 tahun dulu Allah dah kirim. Lebih baik daripada buku-buku yang manusia tulis. Yang kita duk rujuk hari-hari. Buku apa pun. Kalau saya ni duk baca buku 25 rahsia apa ni Azizan Osman, ataupun kita baca apa tu Science of Getting Rich, ataupun kita baca bukan buku tu bagus semuanya, bukan tak bagus. Think and Grow Rich, Napoleon Hill ataupun Wallace D. Wattles, Science of Getting Rich, dan buku-buku lain The Secret, bagus semua tu, tapi yang ni lebih bagus. Saya baca semua, tapi kita baca lebih Al-Quran. Baik. Kemudian Allah cerita pasal neraka, bagi balasan. Ingatkan dengan ayat fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Allah cerita pasal syurga. Dan Allah ingatkan lagi dengan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Dan yang cantiknya Allah tutup tabaraka macam mana? Ayat penutupnya. Tabarakasmu rabbika zul jalali wal ikram. Allah tutup dengan nama Allah. Nama Allah yang dua ni, satu Jalal dan satu Ikram. Nampak cantik penutupan surah Ar-Rahman. Jadi mudah-mudahan kita dapat banyak manfaat daripada surah Ar-Rahman. Kalau kita baik. Kalau yang baca sendiri tapi tak faham macam mana kan? Jadi cerita dia macam ni. Kami sembang semalam dengan isteri saya kan. Macam mana bang, ada orang tengah-tengah malam sembang kan. Jadi macam mana bang kalau ada orang yang masuk dalam ni tapi dia tak faham, dia kata macam tak best ke apa benda kan. Okay. Kita nak buat macam mana bang kan? Tak apa, kita cerita macam ni. Semalam kami baca ada satu kisah tu bagaimana seorang atuk tua, atuk
dia ada cucu tau, dia ada cucu. Maknanya apa fadilat yang kita dapat walaupun kita baca Quran tapi kita tak faham apa fadilat yang kita dapat. Atuk ni ada cucu, duduk dekat USA, US, dekat Kentucky, USA. Jadi atuk ni ada cucu. Cucu dia tengok atuk dia mengaji hari-hari, atuk dia ngaji, cucu ni pelik. Kenapalah atuk kau ngaji? Tapi dia tak faham. Jadi atuk dia ngaji tu dekat unggun api kan. Dekat pendiang lah, dekat tempat yang bakar tu kan. Kemudian dia tanya, Tok kenapa Tok ngaji ni kan? Jadi apa yang Tok dapat? Saya dah cuba ngaji tapi saya tak faham. Apa yang seronoknya mengaji ni? Kan? Cucu dia tanya. Tok ni tengok cucu senyum. Kan? Senyum dulu. Ya, kalau kena soal, senyum dulu. Jangan Tok marah. Kamu ni, kamu tak faham, kamu tak kerti. Jangan. Tengok dulu, senyum. Nah, bakui katanya. Kan? Ni raga yang angkat api dekat pendiang ni. Nah, ni raga. Kamu pergi dekat sungai sana, kamu ambil air untuk atuk boleh? Kan? Dia pun cucu kan. Dia lah pergi ambil. Kemudian dia ambil air dekat sungai tu, nak bawa balik ke pendiang tempat atuk ni duduk. Pakai raga kan, raga. Ambil air, sebelum sampai rumah, air dah tercicir. Maknanya air tu dah habis keluar daripada raga arang tu. Raga kan. Bukannya boleh simpan air. Dalam perjalanan tu bocor air. Kan? Kemudian dia cuba lagi. Ambil air dekat sungai. Kemudian dalam perjalanan balik ke rumah, raga tu tak dapat simpan air pergi ke atuk dia. Atuk dia kata, jangan putus asa. Cuba lagi. Cepat sikit. Kan? Atuk tak boleh ni Tok. Macam. Kan? Tak boleh. Cuba berlari sikit. Usaha. Dia pun pergi lari. Lepas tu ambil cedok air. Balik cepat lari. Sampai ke atuk dia. Tak dapat juga. Atuk macam Tok. Kan? Saya nak bawa air kat atuk ni tapi tak boleh Tok. Pakai benda ni. Baik saya pakai baldi. Tak, atuk bukan nak sebaldi air. Atuk nak seraga air. Kan? Dia cuba juga lari. Tok dia keluar, meneman, bagi semangat kat cucu ni. Duduk kat luar, angkat lagi air, lari. Dia pun lari sampai kat rumah, tak dapat juga. Kan? Lepas tu cucu kan, Ferah lah budak kan, nonggeng lah. Kenapa ni Tok tak boleh kan? Tak boleh. Jadi, Tok dia kata tak apa macam ni. Duduk dulu, Tok cerita kan. Tok cerita, memang kamu tak berjaya angkat air daripada sungai nak ke rumah ni dengan raga ni kan. Cuba tengok apa terjadi pada raga tu. Kan? Raga tu bersih. Sebab tadi raga tu kotor kan. Raga arang, bawa arang tempat bakar kat pendiang tu. Sekarang raga tu dah bersih. Kan? Jadi dia kata, apa kamu rasa? Oh, Tok dah bersih, dah lawa dah raga ni kan. Kan? Nampak tak? Itulah kalau kamu baca Quran, kamu tak faham pengertian, kamu tak faham apa yang kamu buat tadi. Tapi dengan kamu buat ulang-ulang kali, hati kamu bersih umpama bakul raga tadi. Nampak tak? Tak baca, tak faham tak apa. Tapi hati kita bersih. Ada tak kita baca, kita rasa tenang? Kan? Belum baca pengertian, belum baca tadabbur lagi, belum baca tafsir lagi. Kita baca hati tenang. Sebab hati kita mula keluar kotoran-kotoran tu. Detoxify hati dia panggil. Mendetox hati. Jadi Alhamdulillah, kita dah sebulan ni, kita dah mendetox hati kita. Nampak tak fadilat dia? Kita baca, walaupun kita tak faham pun, hati kita boleh bersih. Kalau kita baca, kita faham, kita bertadabbur bersama, kan? Bayangkan bagaimana Allah menyucikan hati kita. Sebenarnya, kenapa kita payah dapat rezeki? Kenapa kita buat benda yang sama? Ustaz, saya dah guna media sosial, Ustaz. Saya guna IG, Ustaz. Saya guna YouTube. Saya macam-macam ada, Ustaz. Saya ada fanpage, saya ada Twitter, saya ada YouTube, saya ada segala mak nenek semua dia ada. Tapi kenapa saya buat tak dapat hasil? Orang tu dia buat pakai Facebook je, Ustaz, dapat jadi get team. Orang ni pakai IG je, Ustaz, dapat kat 70 customer macam Kak Cik, dapat 17,000 VP. Kan? Walaupun Kak Cik baru hari ni mendengar yang terakhir je. Allah bagi gak peluang yang terakhir sebab Allah pilih. Bayangkan. Sebab Allah nak bantu kita cuci hati-hati. Mungkin ada di kalangan kita yang dapat dengar, yang dapat tak payahlah dengar Ustaz Man tu, tak payahlah masukkan kamu bercelaru kepala otak. Kan contoh kan. Yang dia kan terpengaruh. Sebab kami pun dapat cabaran juga kan. Kan semua kan habislah kita punya anak-anak buah semua nak masuk bawah Ustaz Man macam tu. Dengan bawah masuk, oh Allahu akbar, sampai macam tu sekali. Kita kan boleh tukar nama pun. Band kita tu tetaplah dengan ID kita punya koci kan, kita punya coach. Niat kami bukan nak mencuri koci siapa, tak. Kita nak menyampaikan ilmu Allah. Tu je. Dan dalam belah tak ada orang nyampaikan ilmu ni. Siapa nak buat? Tanggungjawab tu tanggungjawab kita. Bukan saya je. Tanggungjawab anda semua. Kita ada 247, masya-Allah dalam ni. 247 hari ni 247 orang. Jadi tujuan dia apa? Untuk membuang perisai-perisai dosa. Sebab kita ada satu perkara
yang menghalang kita daripada mendapat rezeki Allah sebanyaknya. Rezeki Allah ni abundance. Tapi apa yang berlaku kat kita, hati kita ni jahat, kotor. Marah dekat coach kita, marah dekat subline kita, marah dekat upline kita, marah dekat downline kita. Coach pun sama 2x5. Kan? Ni penyakit hati ni betul. Buang ni penyakit hati ni. Marah dekat suami kita, marah dekat isteri kita. Lambat buat shake, marah. Hang buatlah shake sendiri. Apa kata? Hang bantu buat shake untuk suami, untuk isteri hang. Macam tu. Kan? Isteri kita baru bangun tidur, penat-penat semalam basuh pinggan. Pinggan, dah lah makan pinggan tinggal. Kan? Lepas tu isteri ni sebelum tidur, pergilah cuci-cuci kan. Lepas tu balik, lambat. Dia dah marah, lambat kan. Contoh. Cuba bangun tidur awal, bertahajud tu kan. Sebelum tahajud, turun bawah, ambil air. Bismillah dulu, bubuh alur dalam teh, dalam cawan, dalam shaker. Bubuh teh dalam shaker, goncang bagi. Nah, yang abang buatkan. Kan bahagia rumah tangga. Macam? Kan? Contoh. Kalau kita boleh buat macam tu, insya-Allah rumah tangga bahagia, rezeki kita terbuka, ruah. Bersihkan hati tu je. Dan saya cakap ni pesan untuk diri saya, pesan semua abang dan kakak dan mak dan bapak-bapak saya dalam ni. Dan kalau saya salah silap, nak minta maaf lah sebab kita menyampaikan ni ilmu Allah. Dan kalau saya salah sampaikan, saya mohon ampun maaf. Kalau saya ada keluarkan perkataan-perkataan yang menggores hati, tak berniat nak menjentik hati bagi sakit, tak. Tapi nak membelai hati-hati tu supaya lembut. Dengan mendengar kalimah-kalimah suci, kalimah-kalimah cinta daripada Allah. Kan kita jarang dengar, jarang ada orang nak menyampai. Buka TV bukan buka rancangan mengaji, rancangan tadabbur, tapi buka rancangan berterabur. Kan? Buka-buka je lagu, buka-buka je movie, buka-buka je. Tak adalah yang beri input. Kita ni apa yang kita lihat, apa yang kita fikir, apa yang kita cakap. Kalau cakapnya sampah, kan kita nak bayangkan hasilnya kebaikan, mesti masuk sampah juga. Apa yang masuk sampah, yang keluarnya sampah. Sebab tu pagi-pagi win the day. Pagi masukkan, buat perkara yang banyak dapat manfaat, banyak bagi input kepada diri. Jadi saya rasa cukup setakat ini. Kita dah habis baca surah Ar-Rahman. Saya mohon ampun maaf, kita ada 253 orang dalam ni. Ampun maaf. Dan besok insya-Allah kita akan mulakan baca surah baru. Kita cadang baca sambung je surah Al-Waqiah. Siapa yang nak rezeki murah, baca surah Al-Waqiah. Tetapi bukanlah kita nak kaya tu kita baca Waqiah je. No. Baca semua surah, 114 surah. Cuma besok kita nak mulakan dengan surah Al-Waqiah. Jadi cukup setakat ini. Mohon ampun maaf sekali lagi. Saya nak serahkan kepada Mak Su untuk meneruskan agenda PDT kita pada pagi ini. Dan kalau ada urusan, boleh mohon undur diri, tak ada masalah. Siapa yang free boleh stay. Kita nak dengar cerita best setiap hari. Tak tahu apa cerita hari ni. Wallahualam. Kita nak jangan fikir. Silakan Mak Su.